Sama juga kat sini, diorang ingat bila masuk Islam, diorang kena masuk bangsa Cap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. So, hari terakhir lah hari untuk kita orang balik ke Malaysia. Flight kita orang petang. Sebelum kita menuju ke airport, kita pergi ke satu keluarga yang masa first day tu kita melawat yang anak dia ada sakit tu. Keluarga dia actually belum Islam. Ayah dia Islam, tapi keluarga yang lain belum Islam. So, Yayasan Jamin dan Ustaz Yusra terpanggil untuk set up juga masa untuk diorang, untuk kita sama-sama saksikan syahadah diorang lah. Which is memang diorang dah bersedia untuk menganut agama Islam. So, bayangkan macam mana seorang Muslim mendirikan rumah tangga dengan non-Muslim. Tapi untuk kes diorang ni, diorang tak tahu, diorang jahil. Tapi apa yang diusahakan oleh suami dia adalah bila kita datang pada first day tu, suami dia bagi tahu yang kalau boleh dia memang nak bawa family dia semua masuk Islam. Aku boleh katakan si ayah tu sangat sayu lah. Kerana dia ada sebut, dia rasa berhutang dengan Tuhan sebab dia tak mampu untuk bagi ilmu agama tu kepada isteri dan anak-anak dia. Bila datangnya rombongan ini untuk bantu mereka mengenal akidah yang sebenar, si ayah ni rasa sangat happy, which is ada orang yang bantu dia untuk bawa keluarga dia ke jalan yang benar. Ketika itu yang ada suaminya, isteri dan 2 orang anak. Yang lagi 2 orang ni dia bersekolah, jadi akan diuruskan oleh pihak di sana. Dan 2 orang anak dia yang tak sempat untuk mengucap syahadah pada sesi bersama dengan kita akan mengucapkan syahadah tu pada malam hari yang sama tu lah. Selepas proses syahadah tu ada sesi baca doa. Daripada bait-bait doa Ustaz Yaakob Yusra tu sangat touching lah. Dalam doa tu Ustaz Yaakob Yusra bukan hanya doakan mereka yang baru memulai Islam, Ustaz juga doakan kita supaya kuat untuk bantu diorang. Ya Allah, hari ini kami datang ya Allah. Kami datang dengan hajat untuk membawa Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir hari ini ya Allah semua buat dosa ya Allah. Dosa dengan mata kami, dosa dengan mulut kami, dosa dengan telinga kami, dosa dengan tangan dan kaki kami ya Allah. Tapi ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, hari ini Kau tak tengok pada dosa yang kami lakukan ya Allah, melainkan Kau muliakan kami dengan kebaikan ya Allah. Dan Kau muliakan sahabat-sahabat baru kami ini ya Allah, yang mana Kau izinkan mereka kembali dalam fitrah kepada Islam ya Allah. Maka Allah Kau jadikan mereka dan juga orang di keliling mereka ya Allah menerima rahmat dan barakah daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami hadir dalam keadaan penuh dengan hibah dan juga matlamat ya Allah, untuk agar Islam itu naik, dimuliakan. Tidak ada yang lebih mulia daripada Islam ya Allah. Ya Allah, hari ini sahabat kami Muhammad Ali, Siti Fatimah, Hasan dan juga Aisyah, Kau telah pilih mereka untuk kembali mentauhidkan diri kepada-Mu ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ya Allah, Kau pakaikanlah mereka dengan pakaian Islam. Kau letakkan Al-Quran sebagai panduan hidup mereka ya Allah. Kau jadikan ibadah harian dalam Islam itu sebagai amalan kehidupan mereka sampai mereka mati ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir hari ini bukanlah baik ya Allah, tetapi Kau baikilah akhlak kami ya Allah. Kau baikilah sekalian daripada kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Anda ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih mendedahkan aurat, kurniakan taufik hidayah kepada kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih terlibat makan daripada harta yang haram, daripada rasa syubhah, yang masih meninggalkan solat, yang belum melakukan zakat, izinkan kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, di saat hari ini Kau menyedarkan ramai untuk mengenal dan masuk Islam ya Allah, tapi kami malu saat kami melihat ramainya orang Islam yang mana dia mempersendakan agama Islam itu sendiri ya Allah. Maka kurniakan, ketuklah hati seluruh umat ini ya Allah, untuk kembali mentauhidkan diri kepada-Mu ya Allah, untuk memegang syariat itu sebagai pakaian dalam kehidupan mereka ya Allah, untuk menjunjung Al-Quran sebagai panduan terbesar dalam kehidupan kami semua ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir ni ya Allah, kami tak banyak pahala ya Allah, maka kekalkan amalan ini dalam kehidupan kami sampai kami mati ya Allah. Dan Kau izinkanlah ini sebagai pemberat amalan timbangan kami ya Allah. Dan Kau jadilah kami saudara selama Muslim yang walaupun dipisahkan dengan benua negara, yang dipisahkan dengan bangsanya, tetapi kami tetap sama akidahnya ya Allah, mentauhidkan diri kepada-Mu ya Allah. Janganlah dibuang rasa tanggungjawab kami
kami, ke atas saudara-saudara kami ini ya Allah. Saat mereka diuji, maka kau uji kami juga ya Allah. Saat mereka diberikan kesusahan, maka kesusahan juga bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah dicabut rasa untuk melakukan amal ini ya Allah. Janganlah rasa kami ini orang yang hebat ya Allah. Tidak ya Allah, melainkan diberikan semangat untuk terus melaksanakan amalan ini sebagai sehinggalah kami mati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya. Dalam isu akidah ni, jangan kita ingat kita yang dah dilahirkan Islam ni kita akan tetap sehingga mati. Kita tak tahu perakhiran jalan hidup kita macam mana. So itulah pentingnya doa. Kita doa kepada Allah supaya hidayah Allah bagi ni kita kekal lah dalam jalan Allah sehingga akhir hayat kita. So kita tak lupalah, walaupun kita dah lahir Islam, kita dah selesa, kita terlalu selesa, takut kita lupa untuk fikirkan ending hidup kita ni macam mana. Misi kali ni sedikit sebanyak actually memberi kesan kepada aku. Seperti yang aku pernah share dekat episod-episod sebelum ni, the reason why kita seorang Muslim ni kena jadi kaya. Tapi jadi kaya ni tak perlu tunggu ada banyak duit baru nak jadi kaya. Tapi sebenarnya kaya ni datang daripada hati, yang membuatkan kita akan bertindak walaupun kita tak ada. Kita ada lebih, kita memberi, kita ada kurang pun kita memberi. Kita kena ada usaha untuk memberi. Sebab itulah antara reason kenapa kita orang Muslim perlu jadi kaya. Jadi kaya bukan untuk diri sendiri, tapi jadi kaya untuk lebih banyak lagi memberi. Ibarat macam memberi ni adalah satu dakwah kepada orang-orang yang memerlukan. Dan berniatlah bila kita memberi ni, membuka mata orang-orang yang terima ni untuk dia juga memberi. Yes, kita kena jadi kaya, tapi kita kena mohon kepada Allah supaya pandu kita untuk menjadi orang kaya yang benar. Orang kaya yang which is dengan kekayaan kita ni lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT. Orang kata dunia itu di tangan, bukan di hati. Kalau di hati susah untuk dilepaskan, di tangan mudah untuk memberi. Aku teringat satu kata-kata daripada Sayyidina Ali rahimahullah, bahawa kebenaran yang tidak terancang akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terancang. Apa yang kami lakukan, apa yang orang Kemboja sendiri lakukan, which is yang tanah luas untuk dijadikan perkampungan orang Islam tu, dia punya plan tu sangat cantik. Ada tanah yang dah dibahagikan lot, dan tengah-tengah tu akan dijadikan satu pusat Islamiah, yang aku rasa dia punya perancangan dan niat dia tu sangat-sangat bagus untuk kemajuan Islam dekat negara tersebut. So kata-kata tadi ingatkan aku bahawa apa yang perancangan kita buat pun kita kena rancang betul-betul supaya Islam ni boleh tertegak lah. Maknanya tidak mudah dibuli. Bila kita approach satu keluarga atau seseorang untuk meluk Islam, bila kita tak follow up, so mungkin akan ada anasir-anasir luar ataupun mungkin ada pendakwah-pendakwah agama lain yang akan approach diorang dan buatkan diorang, mungkin hati diorang akan bolak-balik, kita tak tahu. So itulah pentingnya perancangan supaya kita bukan buat kerja sekerat jalan lah. Maknanya lepas kita dah menyaksikan syahadah diorang, officially diorang dah bersama-sama dengan kita as a saudara, as a Muslim. So what's next? Macam sebelum ni just ada sebut bahawa orang Muslim di Kemboja ni kuat. Aku setuju 100%, mereka sangat kuat. Sebab nak tengok balik sejarah mereka sebelum ni, di mana orang Islam Kemboja ditindas sebegitu teruk oleh pemimpin diorang sendiri. Kalau kita imbas balik sejarah berkaitan dengan kepimpinan Pol Pot, Pol Pot ni dia takbir Kemboja ni tak lama, 4 tahun saja, daripada 1975 hingga 1979. Tapi dalam pemerintahannya dia dah bunuh hampir semua umat Islam kat sana. Dan sampai hari ni tahun 2020, di sana Islam masih minoriti, masih mundur. Walaupun dia orang kecil, tapi dia orang ada plan macam mana nak kembangkan. Dia orang ada faith untuk kekalkan akidah dia orang, untuk sebarkan lagi akidah Islam ni kepada mereka yang belum Muslim. Dengan semangat jihad yang ada dekat orang-orang Islam sana walaupun dia minoriti, jadi besarlah harapan aku nak tengok pusat dakwah Islamiah dia orang ni menjadi realiti. Kita orang pergi Kemboja bulan 2 dan balik berlakunya PKP dan
Waktu PKP ni aku edit dan aku terfikir tentang diorang kan. Macam mana keadaan diorang, macam ni life diorang kan. Diorang baru menganuti satu akidah baru dan datang pula satu ujian yang aku rasa cukup berat lah untuk rata-rata orang kat dunia ni kan. COVID-19. Adakah diorang masih teguh dengan akidah yang baru diorang anuti tu? Ada juga kami update dengan MUS, pihak Yayasan Jamin apa semua, hanya dapat kontak, tahu update diorang macam mana. So bila dah ada peluang, bila dah jalan udara dah dibuka, insya-Allah aku rasa memang dengan rasa tanggungjawab mesti kena ke sana balik untuk tahu, untuk sambung balik misi ni agar mereka tidak terkotak-katik, agar mereka tak terkapai-kapai kan. Kadang-kadang kita selalu komplain apa yang kita tak dapat, apa yang orang lain lebih. Tapi kita jarang untuk tanya diri sendiri especially-nya, apa peranan kita, apa yang sepatutnya dan seharusnya kita memberi. Apa-apa sekali yang kita buat dalam dunia ni, just kurangkan komplain dan lebihkan tanya diri sendirilah, apa peranan kita, apa contribution kita, apa yang kita boleh buat. Di kesempatan ini juga saya menyeru kepada semua yang menonton video ini, terima kasih banyak-banyak daripada episod 1, episod 2 dan yang ini adalah yang terakhir. Apa yang korang boleh buat adalah share video ni. Mereka adalah status saudara dah dengan kita sekarang. Mereka adalah Muslim. So untuk membantu mereka adalah menjadi kewajipan bagi kita. Apa cara sekalipun, hatta mungkin dengan anda menyumbangkan sedikit daripada harta anda, sedikit daripada wang anda kepada mereka, kepada usaha dakwah ini, mungkin akan menjadi saham anda di akhirat sana insya-Allah. Boleh follow progress kisah ini di Facebook page Yayasan Jamin. Mereka memang aktif dalam kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja memberi sumbangan pembangunan umat Islam, terutamanya umat Islam. Dan saya doakan supaya kita semua, mereka yang sudah lama memeluk Islam, mereka yang lahir dengan Islam, mereka yang baru saja menerima akidah Islam, tak kisahlah macam mana pengawalan cerita hidup kita, ending kita, insya-Allah sama-sama ke syurga Allah SWT. Aku wakil daripada Has Production ingin menyusun 10 jari meminta maaf sekiranya ada konten-konten dalam video ini, dalam misi kali ini yang mungkin tak sependapat, ada yang mungkin tersinggung, aku minta maaf. Dan kesempatan ini juga aku nak berterima kasih kepada semua orang yang sudi untuk share video ini, sampaikan lagi manfaat video ini, serta kepada yang menderma.